Okey, daripada segi cost outcome-nya adalah kita nak you apply the theoretical and empirical aspect of structure plan into planning practice, identify and apply both quantitative and qualitative analysis technique used in the preparation of state structure plan, kan, identify the broad range of statewide issue and problem, ni kan apa masalah-masalah dalam negeri kan, isu-isu yang ada kan, formulate and recommend general and strategic policy to overcome the issue and problem of the structure plan study area. Okay, ini the legal provision je lah. Yang ni kita boleh check dekat dalam Akta 172. Maknanya kalau kita tengok dekat dalam Malaysia ni, semua negeri dah ada RSN kan. Jadi dia tidak adalah penyediaan baru RSN tu, tak ada, tetapi ada satu istilah tu dia panggil penggantian, macam RTB kan, kita buat penggantian. RSN pun kita buat penggantian kan, kita ganti sebab semua apa ni negeri di dalam Malaysia ni telah pun mempunyai RSN. Okey, ini adalah sedikit maklumat mengenai negeri Terengganu daripada segi sejarah dia dan juga sebagainya. Kita sedia maklum Terengganu ni adalah sebuah negeri di pantai timur semenanjung Malaysia kan. Dia duduk di pantai timur di semenanjung Malaysia dan sempadan dia adalah Kelantan, Terengganu kan. Jadi saya rumah isteri saya pun berasal daripada Kemamain kan, Kemamain Terengganu. Jadi rumah atuk dia pun dekat Kuala Terengganu. Serba sedikit saya tahulah juga kan. Terengganu tu lagi dekat mana lagi, Besut kan, sempadan dengan Kelantan tu adalah Besut dan juga sebagainya. Terengganu ni is a interesting punya negeri kelas kan. Yang mana yang tak pernah pergi Terengganu tu hari ni dah boleh rentas negeri, dah boleh pergi kan, pergi jalan kat Terengganu dan juga sebagainya. Daripada segi makanan dia kan, daripada segi culture dia dan juga sebagainya kan, sangatlah berbeza. Dan dia pun Terengganu ni pun dia ada orang kata kekuatan daripada segi ekonomi dia. Kita tahu Terengganu ni adalah tempat naiknya minyak kan, minyak dekat area Dungun tu Dungun tu, area Paka tu dan juga sebagainya kan. Macam-macam orang kata loji pemprosesan minyak ada kat situ. Ada Shell, ada Petronas, Petronas yang terbesar di Malaysia ni di situ. Itu di antara kelebihan dia Terengganu ni kan. Banyak benda, inilah perkara-perkara nanti yang you nak kena explore lah kan. Kita hanyalah bagi sedikit briefing mengenai kawasan kajian kita ni, tetapi selebihnya nanti you lah yang akan explore kan. You kena melihat apakah kekurangan yang ada di negeri Terengganu ni, apakah kekuatan dia, apakah kelebihan dia kan. Daripada situ kita akan merancang sebuah rancangan struktur 2050 untuk pembangunan negeri Terengganu ni. Okey, baik. Okey, kelas ini dia punya plan dia kan. Study area kita ni lebih kurang dalam 1 juta, 1.2 juta, hampir 1.3 juta hektar kan, yang mempunyai 8 daerah kan dan 7 local authority. Jadi nanti you kena kaji kan, apa dia punya kekuatan dan juga kekurangan di 8 daerah ni, dan mengapa dia ada 8 daerah tapi dia ada 7 saja local authority kan. Yang tu nanti you kena justify. Saya pun tak tahu lagi kan kenapa dia ada 8 daerah tapi dia ada 7 local authority. Mungkin satu daerah tu dia gabungkan kan, dia gabungkan satu local authority tu, sudah tentulah dia akan pegang 2 daerah tu, kerana setiap daerah ni dia kena ada dia punya local authority dia. Okey, secara keseluruhan dia plan ni kita dapat lihat kan. Kalau you boleh nampak lah nampak tak? Takut kecil sangat. Okey.
Okey, ni kita punya Kelantan ni sebab sepadan Kelantan. Ini besok Setiu ni daerah dia Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Marang, Dungun, Kemaman Belah ni Kuantan kan. Belah ni Kuantan. Kemaman di sini. Okey. Ini Pahang, sepadan dengan Pahang. Sebelah ni Laut Cina Selatan kan. Laut Cina Selatan. Okey, alright. Okey, kelas ini adalah sebut sedikit mengenai dia punya local authority dia. Kita dapat lihat kat sini kenapa dia ada 8 distrik tetapi dia hanya ada 7 local authority. Kan? Jadi Kuala Terengganu dan Kuala Nerus ni berada di bawah Majlis Bandaraya Kuala Terengganu. Kan? Yang mana dia ada mukim Sini ada 21 mukim, ada 4 mukim Dan Kemaman dia ada Majlis Pembandaran Kemaman, Dungun Majlis Pembandaran Dungun, Besut Majlis Daerah Besut kan. Daerah ni kalau kita tahu your level you kena tahulah kenapa dia daerah, kenapa dia punya pembandaran. Tentulah kutipan cukai, nisbah penduduk daerah ni dia lebih rendah daripada pembandaran dan juga bandaraya kan. Pembandaran dia lebih rendah kutipan cukai dia dan juga populasi penduduk dia daripada bandaraya. Okey. Mungkin dia gabungkan dua ni untuk dia dapat status bandaraya. Kan? Allah Alam. Okey. Okey, ini saya ada letakkan sedikit challenges of planning the Terengganu State. Kan? Jadi we are not going to read all of this. Tetapi ini sebenarnya sebagai orang kata teaser kan ataupun mukadimah untuk you tahu apakah cabaran-cabaran yang sedang berlaku di negeri Terengganu ni. Inilah perkara-perkara kelas yang kita akan ambil kira ketika you nak menyediakan you punya term of reference kan ataupun kajian awalan you kan. Sekarang ni hari ni selepas kita briefing ni you all akan start dengan you punya kajian awalan you kan, kajian awalan you. Jadi you boleh gunakan maklumat-maklumat ni untuk membentuk you punya kajian awalan you tu, right? Dan juga you punya TOR you. Okay, so kalau kat sini dia list ada 8 governance planning challenge kan, economic 8 bukan 8 physical challenge. Dia ada physical challenge ini yang dia listkan di dalam RSN yang lepas yang saya ambil kan. Tapi RSN tu boleh di-download pun daripada daripada website. Tapi please kelas kan janganlah pergi copy, pergi tiru yang tu kan. Then you have to come out dengan your own idea kan. You have to come out with your own finding kan. So barulah kita akan dapat nanti buat satu cadangan yang berlainan daripada apa yang telah ada dekat dalam tu. 3 social planning challenge kan, 2 environmental planning challenge kan. Inilah perkara-perkara nanti yang maybe you kena lihat dan saya pun yakin you pun dah ada benda-benda ni semua dan you pun dah baca insyaAllah kan. Jadi kita cubalah meringkaskan sesi briefing ni. Okey, seterusnya saya nak buka jugalah kepada pensyarah lain, Dr. Amy ke ataupun PMME. Mungkin Dr. Amy dan juga PMME ada sesuatu nak diperkatakan tentang site kita kan. Site kita ni sila PM kalau ada. Setakat yang Encik Sabri present tadi tu, just kita nak tengok feedback lah. Kalau ada pertanyaan ke sebagainya sebelum kita sambung. Saya tak ada apa-apa nak tambah sebenarnya. Okey. Sebab ni baru lagi kan. Mungkin ada pelajar tanya ke nak apa-apa persoalan yang timbul lah tentang briefing yang Encik Sabri bagi tu je. Okey. Tak ada tak apa. Tapi bila taklimat dengan pihak berkuasa tu nanti kena ada soalan, jangan diam kan. Soalan-soalan yang apa nak tanya pun tak apa, walaupun jangan there is no stupid
je tanya. Tak clear je dia tanya. Sebab kita nak belajar. Okey, Encik Sabi, saya tak apa. Mungkin Dr. Amelia ada apa ke? Okey, sila. Dr. Amy. Okay, Assalamualaikum. Berkenaan dengan briefing kita hari ini, okay, seperti yang dah dimaklumkan oleh Encik Sabi tadi, kita telah memilih Terengganu untuk dijadikan kita punya case study kita untuk semester ni. Antara sebab-sebab saya yang memilih di balik tabir saya yang memilih Terengganu sebab hari itu kita dah buat Pahang. Jadi sebelum ni kebanyakan projek kita tertumpu kepada pantai barat. Okey. Lepas tu kita beralih ke pantai timur sebab pantai timur dia punya dia punya environment dia lain sikit berbanding dengan pantai barat. Kalau kita sendiri pun maklum tentang perkara tu. Jadi apa yang berlaku adalah semester lepas kita dah buat Pahang dan kebetulan semester ni rakan se-universiti saya abang senior saya, kami sama-sama dekat University of Dundee dulu. Dia senior setahun daripada saya. Dia bertugas di Plan Malaysia Terengganu. Jadi saya rasa saya tak nak melepaskan peluang tersebut sebab senang nak berurusan. Dia adalah Dr. Abu Bakar Mat, Ketua Pengarah Plan Malaysia Terengganu. Dia adalah senior saya semasa dekat Scotland dulu. Jadi saya rasa dengan adanya dia di situ senang untuk kita berurusan untuk apa-apa aktiviti yang seterusnya yang kita akan buat selepas ni. Jadi alhamdulillah saya dah approach dia dan dia dah bersetuju. Dia kata kalau tidak ada halangan, jika ada sesi bersama dia nanti dia akan turut serta dan jika ada katalah mesyuarat clash dengan kita punya pertemuan, mungkin dia akan minta dia punya timbalan untuk join kita. Jadi dia pun dah maklumkan pada saya dia akan assign satu staff untuk kita berurusan supaya senang untuk kita dapatkan maklumat dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kebetulan Ketua Pengarah Terengganu, Plan Malaysia Terengganu adalah abang senior saya masa dekat Scotland dulu. Jadi senang untuk kita berurusan. Saya wasip-wasip je dengan dia. InsyaAllah semoga apa yang kita buat lepas ni dipermudahkan. Jadi untuk tambahan lagi, untuk studio RSN ni dia agak berbeza daripada studio Part 4 you all. Studio Part 4 you all dulu, most of the work are being done initially it is in a group, but eventually you all kena prepare individual work. Betul tak untuk studio Part 4? Sebab masing-masing nak kena buat proposal dan sebagainya, itu adalah individual. Jadi for this RSN, daripada mula until the end, it's going to be a group project. Dan malangnya, saya kata malang dan agak challenging lah because your group are small. Okay, your group are small. Unlike the previous semester, we have 47 students. But this semester, we only have 20 students. But it is not hindrance. Sebab apa? Sebab previously kami pernah ada group yang pelajar dia pun dalam bilangan yang sama macam you all and they prove that they can do it. Okay? Sebab apa? Sebab untuk RSN, dia ada banyak sektor yang nak kena cover. Roughly, every semester you will have to look through 15 sector, 15 main sector. Maknanya, kalau dalam grup yang besar, mungkin orang boleh agih-agihkan satu kumpulan, satu sektor tu dalam 3 orang ke dan sebagainya. Tetapi untuk kumpulan you all ni yang agak kecil ni, dia kena, whoever is going to be your leader, dia kena pandai menyusun gerak kerja supaya setiap sektor itu boleh disiapkan on time. Okay, dia boleh disiapkan on time. Jadi, saya berharap selepas ini apabila you all lantik koordinator dan sebagainya, biarlah koordinator you ni orang yang cekal, yang tabah menghadapi suasana kerja yang stres lah pada saya sebab ada banyak benda nak kena buat tapi orangnya sikit. So dia kena pandai atur strategi, macam mana nak susun you all, macam mana nak gerakkan you all, macam mana nak buat kerja dan sebagainya, nak agihkan
orang tu kena memang betul-betul tabah dan cekal dan sabar. Okay, bukan orang yang mudah melenting, bukan orang yang mudah menyerah kalah. So bila buat pemilihan ketua, pastikan orang itu boleh memimpin. Okay, jangan pilih sebab you nak kenakan dia ke tak. Okay, you know your friend. So you know who is capable of being a leader. Okay, tak semestinya lelaki dan tak semestinya perempuan. Maknanya you kena pandailah berbincang, pilih koordinator yang boleh lead. Sebab time management is very important bila you buat RSN. Because you have to go and collect all the data daripada the various agencies dan sebagainya. Okay, you have to sort the data, analyze the data. Okay, so nanti bila you buat team tu, make sure you ada orang yang capable of doing that as a leader. Okay, so itu yang saya nak tekankan di sini sebab RSN is about group work. So if you want to do well, you have to be able to cooperate with others. Maknanya jangan bawa kepala sendiri. Okay, daripada awal ni betulkan you are working with others. Sama juga nanti bila you keluar bekerja pun you akan bekerja dengan orang lain. So pastikan okay, you are able to do that. Jangan bersifat selfish. Okay, saya cakap terus terang, saya tak ada selindung-selindung. Don't be a selfish person. Jangan jadi orang yang cepat melenting, a temper person. Okay, jangan jadi orang yang suka mengambil kesempatan, opportunist ataupun pembonceng gratis dalam bahasa Indonesianya. Okay, passenger. Orang lain buat kerja, dia tak buat kerja. Jadi kita harap benda ni tidak berlaku untuk semester ni. Saya cakap awal sebab awal ni you all masih fresh lagi supaya benda ni diambil maklum. Okay, sebab when you go and start doing your work, benda ni akan berlaku. You akan hadapi situasi ni. So how are you guys going to settle it? Okay, sebab negeri Terengganu is quite a big state for you to ni sebab ada 8 daerah dan sebagainya. Jadi untuk pemakluman juga di sini, I would say RSN sebab dia melibatkan dasar dan polisi untuk kerajaan negeri. So you have to read a lot. Kalau you sebelum ni adalah seorang yang tidak suka membaca, untuk RSN you kena rajin membaca sebab dia fakta dan figures, facts and figures. You jangan bullshit around sebab if you bullshit memang you akan kantoi punya. Okay, nak pula nanti untuk setiap sesi pembentangan kita akan jemput penilai daripada luar. So dah kita dah set dah untuk you all punya technical report nanti. Kita akan jemput Dr. Ben, Dr. Abu Bakar, dia punya ketua pengarah sendiri untuk jadi penilai kepada you all punya technical report sebab dia facts and figures, jangan buat main. Dan untuk you all punya draft RSN nanti kita akan jemput Presiden MIP, juga rakan baik saya, Datin Noraida. Okay, she's my friend, she's my colleague, she's my classmate masa kami buat NCUK sebelum fly pergi UK. So kami memang close knit. Memang every semester memang kita dah booking dia. Datin Noraida is quite helpful. Okay, so maknanya we are going to have these people for our evaluation and assessment. So no bullshitting around. Please make sure all the things that you do are precise and correct and berfakta, ada sumber rujukan dan sebagainya. Okay, bukan main-main. RSN ni is about dasar and strategi. You buat slack, rakyat yang akan dapat tempias dia. Okay, so untuk beginning itu saja daripada saya dulu. Saya nak tambah yang tu je. Cik Sabri. Okay, terima kasih Dr. Amy. So untuk agenda kita yang seterusnya, saya mempersilakan PM untuk brief. Ada lagi satu briefing. Silakan PM. Okay, saya akan share screen. Share screen. Tapi benda ni pun pelajar dah dapat dah. Cuma kita just nak share lagi sekali lah. Discuss lagi sikit. Okay, ini yang bahagian depan ni saya tak perlu terangkan lagi. So contact number dan juga email ada dekat sana. Okay, ada kat situ.
Dan kalau ada apa-apa komunikasi, kita debat komunikasi dalam kita yang WhatsApp group lah. Pengenalan ni apa tujuan dia, just nak maklumkan sedikit mengenai pengenalan rancangan struktur ni. Tujuan dia ialah dia merupakan untuk kita mengawal sebenarnya, untuk mengawal pembangunan fizikal di peringkat negeri berdasarkan kepada akta. Kita nak buat perancangan dan sebagainya mesti ada sandaran dia. So kita ada akta. So akta 170 is our weapon, senjata utama kita. Awalnya tak ada. Jadi satu kita ada akta 935, akta perancang bandar. Akta 172 ialah akta perancang bandar Malaysia. Dan akta 935 akta perancang bandar, town planner, RTB town planner. So dua akta tu is our weapon. Kita mesti tahu. Yang cakap apa betul pun kena tahulah. Jadi saya tak nak pergi detail satu ni, sebab nanti jemur kan, sebab pelan-pelan boleh baca. Jadi dalam akta 172, kalau kita pergi ke section 83, so bila saya sebut section 83 nanti pelajar-pelajar kena cari lah. So you have to find section 83, apa statement-statement yang ada di situ. So first kali kena ada akta 172, mesti kena ada. Semua every individu kena ada akta 172. Okay. Dan lihat balik apa penyataan yang ada pada akta tu. Sebab dia nyatakan bahawa penyataan bertulis. So kita nak buat ni satu penyataan bertulis. Penyataan bertulis bukan maksud dia tulisan saja, tapi dia mengandungi raja-raja, cadangan-cadangan, data-data dan sebagainya lah. Macam A dia kata dasar, rumusan dasar dan cadangan. Kemudian perkalian cadangan dengan cadangan am. Kemudian ada perkara-perkara yang dituliskan lagi. So itu maksud dia dalam section 83. Sebab bahasa akta tu dia tak bagi yang tepat, dia bagi satu statement supaya boleh merangkumi keseluruhan dia. Kan? Jadi maksud dia itu yang kita kena tahu. Ini fungsi dia kalau kita lihat ialah melengkapkan sistem perancangan fizikal. Dan bila lihat fungsi rancangan struktur ni, so indirectly we should understand apakah hierarki rancangan bangunan kat Malaysia. Kan? So peringkat awal dalam rancangan struktur ni kita kena sediakan hierarki perancangan pembangunan kat Malaysia. Dan kita ada rancangan fizikal negara, kita ada rancangan wilayah, kita ada rancangan struktur, kemudian kita ada rancangan tempatan, rancangan kawasan khas. So you must be able to understand hierarki rancangan pembangunan yang ada di Malaysia ni. Dan rancangan struktur ni di mana? Apakah peruntukan akta yang terdapat dia? Okey, so ini struktur dia dan sebagainya. Ini keperluan dia. Yang saya maklumkan tu tadi ialah yang pertama ialah ada 3 peringkat dalam kita punya rancangan struktur negeri. Satu ialah rancangan fizikal negara, fungsi dia apa dia? Di peringkat nasional dan juga untuk integrate dengan dasar reformasi di peringkat nasional dan sebagainya. Kemudian koordinasi di antara sektoral dan sebagainya. Kemudian yang B ni kita ada rancangan struktur negeri dan C kita ada rancangan tempatan. So sebab saya ni suka cakap padat cepat so saya tak suka apa ni pusing-pusing mana-mana kan. Okey, kita menterjemahkan dasar-dasar RFN. So dalam menyediakan rancangan struktur kita kena ada apa? Kita kena ada RFN, rancangan fizikal negara. Kalau kita tak ada rancangan fizikal negara, kita tak boleh buat rancangan struktur negeri sebab kita tak tahu apakah dasar-dasar yang diperlukan oleh rancangan fizikal negara untuk RSN. Kan? Okey. Kemudian kita ada alat tuju dan juga dasar-dasar spasial, menjalankan perancangan dan pembangunan negeri, menggalakkan pembangunan pengusahaan ruang fizikal optimal di peringkat negeri. So itu perkara-perkara penting yang perlu ada di dalam rancangan struktur negeri. Tujuan dia ialah bukan hanya rancangan fizikal, tetapi ia merupakan satu cara untuk meningkatkan ekonomi bagi struktur negeri itu. Tak guna kita buat satu rancangan tetapi tak memberi impact kepada pembangunan ekonomi. So no point. So kita kena ada balance. Walaupun kita buat strategi perancangan fizikal, at the same time we must be able to allocate or to boost the economy of Terengganu. Apa strength yang ada kat Terengganu? Apa kekuatan dia ada? Apa resources yang ada di sana? Kan kita gunakan itu sebagai dia punya kekuatan sebagainya. Itu tujuan utama dia untuk meningkatkan KDNK negeri lah kan. Okey, ini bidang kajian dia, banyak bidang ni. So bidang dia
kalau kita lihat di dalam manual, so satu lagi kita ada manual rancangan struktur edisi keempat. Saya dipahamkan akan keluar manual yang baru, tapi saya tak jumpa lagi. Tapi kalau pelajar jumpa, boleh share dengan saya, so kita sama-sama share. Bukan semestinya saya ni ajar awak, saya maklumat semua up to date. Mungkin pelajar ada maklumat lagi up to date, so kita share information. Saya hanya guide dan juga berbantu. So ini bidang kajian dia. So ada banyaklah untuk kepentingan negeri semua itulah. Pertanian ada, pendasarian ada, pertumbuhan penduduk ada dan sebagainya, macam-macam lagi lah, infrastruktur. Dan kalau kita lihat kat manual tu, dia ada 22 sektor je yang kita kena cover. 22 sektor yang perlu dilihat. Jadi maksudnya seorang pelajar ni at least dia mesti ada satu ataupun dua lah kan. Itu sektor, tetapi mungkin kita kena ada elemen-elemen lain lagi. Itu daripada tingkat awalan kita kena buat arah ketua wilayah dan sebagainya. So saya bagi briefing overall dulu. So pelajar jangan panik kan macam ni. Bukan kita terus nak sampai ke end of the tunnel, bukan kan. Kita nak buat tu mesti ada proses. Tingkat awal tu apa yang kena ada kan. Lepas tu kita go to next one, and go to next stage dan sebagainya, baru dah sampai ke hujung dia. So you don't worry about that. So kita akan cover benda tu. Ini package lah. Selalunya dalam rancangan struktur ni, selalunya pihak Plan Malaysia atau pihak kerajaan dia akan bagi package lah. Package untuk disediakan rancangan struktur ni. Jadi ini merupakan package rancangan dia. Selalunya ada package rancangan dasar spasial utama, sektoral, dasar khusus dan sebagainya. Sektoral ni pun ada banyak lagi sebenarnya. Saya just buat beberapa elemen sajalah. Ini pun ada juga elemen-elemen lain. So you must come up your own idea lah, your own package macam mana untuk kajian yang dibuat ni, tetapi tak lari. Kemudian dia ada dasar khusus, lebih kepada dasar-dasar dan sebagainya lah. Okey, apa benda yang perlu kita sediakan pada semester ni? Silap ada typo error. Sebenarnya kita ada 5 laporan, bukan 4, kita ada 5 laporan. Yang pertama ialah term of reference. So pelajar kena sediakan satu term of reference. Yang ialah laporan awalan. Yang ketiga laporan teknikal. Kemudian kita ada laporan pemeriksaan dan juga akhir sekali ialah draft rancangan struktur. But di hujung sekali kita kena juga sediakan laporan eksekutif. Laporan eksekutif. So jangan risau, benda-benda ni semua laporan eksekutif ni dah ada daripada draft rancangan struktur. Kita highlight benda yang penting je. Okey. Laporan awalan ataupun essential report. Okey, ini merupakan laporan awal yang menerangkan tentang skop kajian dan juga pendekatan yang dijalankan. Yang dijalankan. So yang tadi saya kata yang pertama kena ada Akta 172. So yang kedua ialah pelajar kena ada manual rancangan struktur. Kan? So di dalam manual rancangan struktur ni dia akan terangkan di dalam laporan awalan ni apa yang kena ada. Laporan awalan ni apa yang kena ada. Okey. But you must be able to submit temu rujukan dulu. Lepas temu rujukan dulu barulah laporan awalan. So maksud dia ada dua kat sini lah. Temu rujukan laporan awalan. Nanti ada dalam progress tu. Kemudian kita ada laporan teknikal. Laporan teknikal ni ialah lebih kepada laporan survey lah. Kita survey dan juga buat analisis data lah. So di dalam laporan awalan ni kita menerangkan apakah metod teknik-teknik yang kita akan laksanakan untuk penganalisisan data. Dalam laporan teknikal ni kita dapat data dan juga kita analyse benda tu. So dia kena ada sequence, dia kena ada flow dia. Kalau kita promise apa di dalam laporan awalan dan juga di dalam temuan rujukan dan di laporan teknikal pun mesti kena ada elemen tu yang kita janjikan. Lepas tu kita buat laporan pemeriksaan, report survey. Dan untuk perhatian tuan-tuan perempuan semua, laporan teknikal ni dia merupakan dokumen sulit. Normally kita tak akan bagi orang awam tahu lah. Sebab dia tebal, dia banyak analisis data dan sebagainya. But the finding daripada laporan teknikal ni kita masuk di dalam laporan tinjauan. Jadi laporan awalan dia ada satu laporan lain. Tetapi at the same time kita akan analyse yang jadi finding tu kita masukkan pada laporan pemeriksaan. So bukan hanya report je lah, dia ada plan-plan dan sebagainya. Kena ada. Kemudian kita ada draft RSN. Okey, draft RSN apa dia ada dulu, tujuan dia apa dia semua.
Saya tak nak terang, nanti kita akan pergi detail baliklah kalau pelajar ada masalah. First class kan, first class nanti stres, jangan stres. Lepas tu kita akan buat penilaian. Penilaian kita buat bukan hanya based on report saja semata-mata. So kita ada peer evaluation. Maksudnya kawan akan menilai kawan. Kita akan buat 2 kali lah. Peer evaluation kita buat 2 kali. Kawan akan menilai kawan dia buat 2 kali. Kemudian kita akan buat pembentangan free session. Free session pun ada masa-masa kita buat dan kita akan panggil orang luar lah datang untuk buat free session. Okay. So ini terma rujukan dia 5%, laporan awalan dia 5%, dia punya komponen markah. Laporan teknikal dia 25%, persembahan dia 5%, penilaian rakan 5%. Jadi maksud dia di dalam laporan teknikal ni kita akan buat satu penilaian rakan. Jadi ada 2 tadi saya cakap kan, satu lagi penilaian rakan di peringkat akhir, di peringkat penilaian laporan eksekutif ni. Okey, lepas tu laporan teknikal ada persembahan, ada penilaian rakan. Lepas tu report yang mana yang ni submit report kan. Lepas tu kita ada presentation. Lepas tu draft rancangan struktur negeri. Sebenarnya laporan eksekutif lah. Sebab dia bila diwakilkan dia akan panggil, dia tak ada draft. Kataan draft tu dia potong. Dia panggil rancangan struktur negeri. Okey, cover, sementara saya ingat kalau saya lupa je sekarang, tak maklumkan. Cover secara Al-Quran ni penting yang akan diteliti oleh PBT ataupun orang lain. Jadi bila kita tengok report, tak mesti kita tengok cover tu kan. Bukan apa, berdasarkan pada kajian saya yang baru ni kan, kita buat plan induk Pulau Besar lah, live project dengan Negeri Melaka kan. Punya susunan macam mana, susunan paragraf pada tajuk tu pun dia suruh betulkan. So, saya buat macam ni lah, contoh dia kita ada 2 baris kan, kita ada 2 baris kat tajuk dia. Okay, saya buat macam ni, plan induk pembangunan pulau, itu bawah tu besar, koma Melaka kan. Encik, minta maaf Encik, dia ubah sikit tajuk dia. Okay. Kita buat plan pembangunan induk, second line Pulau Besar Melaka. So maksud dia kan, so saya belajar tau. So maksud dia benda-benda macam ni kita macam tak ada apa, tetapi it's a big deal kan. Jangan pula buat rancangan struktur negeri kan, lepas tu kat bawah tu buat benda lain pula. Maksud dia kalau space tak cukup dia ubah struktur kita je, tak boleh kan. Maksud dia tengok report-report lain dia buat macam mana. Contoh dia kan, dalam manual rancangan struktur yang edisi keempat kan, dia buat manual besar, dia tak buat satu manual rancangan struktur dalam satu line, tak, dia buat manual besar. Second line dia buat rancangan struktur, yang kedua ialah dia buat edisi 4 kan. So contoh dia kalau macam tu nampak proper kan, dia sampai macam tu sekali planning kan, selain daripada konten dan sebagainya. Okey, ini dia punya pelaksanaan indikatif dia. Ini jadual-jadual yang kita laksanakan lah, kita akan laksanakan pada semester ni. Ini tarikh penghantaran dia. Kemudian ini tarikh pelaksanaan dia, tarikh penghantaran, ini tarikh penghantaran dan sebagainya. So pelajar akan lihat di sini yang mana kajian ilmiah ni merupakan dia study lah, terma rujukan lah. Terma rujukan ni submit seminggu je. Lepas tu minggu depan dia akan submit terma rujukan. Lepas tu lagi 2 minggu after that submit dia punya laporan awalan. Okay. Dan di peringkat kita ada taklimat dengan Plan Malaysia, Dr. Emilia uruskan taklimat dia dengan Plan Malaysia tadi, dan kita akan panggil dia juga masa buat presentation pada laporan teknikal tu nanti. Mungkin kat sini kita akan buat, nanti kita akan arrange balik tetapi taklimat dengan Plan Malaysia memang tarikh ni lah. Kalau saya kalau ada perubahan tu kita akan maklumkan Kemudian kita ada break, kita ada 2 break semester ni kat saya ni kat sini satu lagi kan, cuti khas perayaan. Kemudian kita ada laporan pemeriksaan dan kita buat presentation juga. Masa laporan pemeriksaan ni maybe kita lihat balik sama ada laporan pemeriksaan ni kita nak panggil orang luar ke ataupun di peringkat laporan teknikal. Kita nak panggil orang luar. Kemudian kita ada satu lagi presentation orang luar ialah laporan draft rancangan struktur. Ini kita panggil datang ajar kat sini lah pada 10/1.
Maybe kat sini ni kita akan panggil senior Dr. Emilia, pengarah Planation Ganu. Okey, kemudian laporan eksekutif dan juga planning review ni tak ada. Dulu kita buat planning review sebab department tu kan. So planning review ni so sekarang kita kat IB dulu. So kita lihat balik plan ni, normally kita akan ada dua orang luar lah, penilai luar yang akan buat penilaian. Dan mungkin masa perbentangan dengan taklimat Malaysia ni, saya akan panggil sekali pelajar-pelajar daripada EPJJ untuk join. EPJJ untuk join, tapi tak ramai, dalam 20 orang join jugalah sebab dia online kan. Sebab mereka pun buat kajian yang sama lah. Tetapi untuk presentation ni tak, presentation ni hanya untuk kelas ni saja. Saya tak akan masukkan EPJJ sekali sebab dia mengganggu, sebab dia punya program tu lain. Mungkin recorded daripada situ, mungkin kami akan bagi pelajar EPJJ tu tengoklah recorded. Sebab kita ada program tu lagi, EPJJ maksud dia orang dah bekerja kan, tetapi dia punya graduate dia lambat sikit lah, graduate lambat sikit . So tiada toleransi dalam plagiarism, so jangan cut paste. So Dr. Emilia ni dia perempuan lah, kalau babak baca ni dia orang teliti, lelaki ni dia tak kisah, kadang 70 juga. Paste kawasan lain, paste bahasa-bahasa Indonesia pun masuk kat situ juga. Kita buat kat Terengganu, tiba-tiba sebut faham kat situ, sebut perak kat situ. So jangan ada perkara sedemikian lah dalam laporan dia. So kita ada rubrik dia. Rubrik ni kami akan maklumkan dia punya rubrik nanti. So itu basically kita punya untuk semester ni lah, untuk kita punya penilaian untuk semester ni. Dan we go stage by stage. Jangan tengok keseluruhan proses ni kan, kalau study ni kalau tengok keseluruhan, but you must be able to plan to come out dia punya flow chart kan. Kita ada satu Gantt chart kan, yang ni you must be able to come out ataupun translate dalam bentuk Gantt chart nampaklah chart dia kan, Gantt chart. Dan satu kita ada satu proses ataupun research proses, research metodologi dia daripada mula sampai habis kan. So baru kita tahu kita kat stage mana. Laporan term of reference, okey, seminggu ni apa yang kita nak fokus, kena plan. Lepas tu kita pergi pada laporan awalan, apa pula sektor-sektor yang terlibat. Tetapi benda ni semua kita kena plan awal. Jangan kita tak nampak tu, kita nampak the whole proses tu apa dia, hujung dia, tetapi kita go stage by stage. Sebab proses ni panjang dia bukan boleh siap sebulan ke semua sekali siap, tak boleh.
Okay, ada konsultan yang memang very excellent in orang kata menyediakan laporan-laporan sebegini. Okay, sebab kebanyakannya RSN adalah disediakan oleh pihak konsultan. Kerajaan negeri terpaksa bayar berjuta-juta ringgit untuk menyiapkan satu laporan RSN dan sebagainya. Jadi you have to be able to decide which among all the report yang sesuai untuk dijadikan rujukan, untuk dijadikan you punya nak menyemak dan sebagainya. Dan bila you bercerita tentang RSN ni, you all kena tengok juga bukan setakat RSN itu sendiri. You have to remember setiap negeri ni dia ada daerah. Jadi maknanya laporan-laporan untuk setiap daerah pun you kena tahu. Okay? Dan saya dimaklumkan oleh Dr. Bern bahawa sekarang ni Terengganu dalam proses publicity untuk RTD Besut. Dia ada bantahan awam ke apa, tapi dia ada mention kat saya, dia kata it is best that if your student can orang kata tengok benda ni. Dia kata sebab dia ingatkan kita nak datang. Saya kata kita masih ODL. Jadi dia kata kalau kita datang memang dia nak suruh kita tengok yang Besut tu, sebab memang dia kata itu adalah latest development yang buat untuk RTD. Jadi dia kata kalau boleh minta student dia kata tengok what happen di bawah RTD Besut tu dan sebagainya. Maknanya bila you buat RSN, you are not looking at the state by itself, but you have to look lower to the ground. Maksudnya you kena pergi kepada setiap daerah dalam Terengganu. Daripada situ nanti you boleh highlight, okay, apakah the main issue yang sedang berlaku dalam negeri Terengganu. Sebab as you all know, setiap daerah mempunyai dia punya karakter dia yang tersendiri. Dia punya kelebihan dia tersendiri, dia punya kekurangan dia tersendiri. Jadi different daerah ni dia ada different problem and issues yang contribute to the whole state punya affair. So you have to know that. Kena ada semua RTD ni. Jadi dah kena bila you buat you punya awalan ni, you dah kena banyak membaca. Dah kena mula membaca. It is not sikit, memang banyak. Saya tidak berniat untuk menakutkan awak, tapi itulah dia punya realiti dia. Okay, tak ada selindung-selindung. Memang you all kena baca. Okay, bukan setakat laporan tetapi juga buku-buku rujukan yang lain yang berkaitan dengan analisis dan sebagainya. Itu tambahan daripada saya. Okey, terima kasih Dr. Amy, terima kasih PM Helmi. Okey, jadi betul apa yang Dr. Amy bagi tahu tadi tu kan, maknanya dah tentulah kita buat RSN ni pembacaan kita tu kena luas lah kan. Jadi kita you kena hard work lah dekat situ. Okey, awak dah lihat tadi apa yang PM Helmi dah brief dalam kita punya briefing tu, dan saya rasa you all semua notice that our first task is preparing our TOR kan, term of reference. Jadi TOR ni pun kita kena submit minggu hadapan. Maknanya minggu hadapan kita dah kena hantar. Lepas ni saya akan create Google Classroom untuk kita semua. Saya akan share kod tu dekat situ, dan kalau kita ada nota ke dan juga sebagainya, kita akan bantu you dekat situ. Dan nanti semua submission folder dan juga sebagainya kita akan buka di Google Classroom kita. Baik. Untuk kita punya U-Future kita akan gunakan untuk kita punya attendance. Jadi sedikit lagi kan perbincangan kita kepada TOR ni. Selepas ni saya, Dr. Amy dan juga PM akan lepaskan you all semua untuk you conduct your class. You arrange your project, you discuss who want to be the coordinator kan, the secretary kan, the treasury kan. Jadi you buatlah semua benda tu dan juga sebagainya. Our next perjumpaan adalah pada minggu hadapan pada hari Khamis ni, iaitu pukul 10 pagi kan. Jadi 10 pagi tu you brief lah sikit dekat kita apa you punya progress. Kita nak tahu your progress of work je on TOR tu
kan. Maybe you boleh tunjuk, tapi kita perjumpaan kita tidak akan lama, 1 jam lebih sikit macam tu je kan. Jadi dan hari Senin tu you dah kena submit. Jadi hari Khamis ni kita akan ada two-way communication kita, two-way discussion kita untuk kita melihat TOR you kan. Untuk you, kalau you tak faham apa, you boleh tanya dan juga sebagainya. Tapi kita nak lihat ada satu progress lah dekat situ. Okay, jadi sedikit lagi penekanan kita mengenai TOR ni. Jadi you kena, sebenarnya TOR ni banyak kan. You boleh download daripada online pun ada. You boleh minta daripada senior-senior you yang dah buat. Ada juga kawan-kawan kita yang dah kerja kat firm, dia orang lagi lah tahu macam mana TOR ni kan. Firm-firm dia orang buat dan juga sebagainya. Saya bila kata ada yang pernah duduk di firm dan juga sebagainya, saya tak risau sangat lah sebab dia akan membantu kelas ni kan. Jadi mereka ni akan jadi sumber rujukan utama you selain daripada kami pensyarah ni. Okey, jadi berkaitan kita punya TOR ni, saya nak tunjuk sikit je contoh dekat you kan. Nanti sebagai guideline saja, apakah itu TOR bagi yang dah biasa tu is okay kan. Bagi maybe yang tak pernah buat TOR, Allah, saya terlupa pula rakam. Sekejap saya rakam. Lupa setiap kali kalau ni lupa rakam. Okay, ini dekat saya ni ada 2 contoh TOR. Okay, sekejap. Okay, kalau you boleh nampak Okay, ini adalah TOR rancangan struktur negeri Perak. Ini konsultan lah yang buat. Kalau kita tengok apa main content of the TOR tu yang penting sebenarnya. Mana-mana TOR pun yang kita rujuk kelas, dia akan ada latar belakang kawasan kajian, dia ada isu dan prospek awal kawasan kajian. Ini you kena carilah kan melalui pembacaan dan juga sebagainya kan. Ni hasil penemuan pemantauan RS ni kan. Kalau kata adalah, kalau you nak masukkan you boleh ambil daripada yang lama kalau ada laporan dia. Kalau tak ada tu maybe you tak perlu masukkan lah yang ni. Sebab kalau laporan pemantauan tu tak ada lah kan. Ni justifikasi penyediaan kajian, matlamat objektif kajian, skop. Ini antara yang penting. Apa yang kita nak kaji? Kan? Skop ni adalah sektoral yang kita nak kaji kan. Seperti mana yang you tahu, TOR ni kita nak bentang kepada JPPD lah kalau kat luar sana kan. Jadi kita akan present kat JPPD, inilah dia punya skop kajian yang kita nak kaji di negeri Terengganu ni kan. Jadi itu antara dia punya main. Lepas tu pengurusan kajian ni kan. Lepas tu jawatan-jawatan kuasa kajian, maknanya projek tim awak dan juga sebagainya kan. Tempoh masa dan jadual kajian, anggaran kos kena ada kan. Output kajian dan outcome kajian. Itu dia punya contoh untuk TOR dia kan. Nanti yang ni you boleh tengoklah dekat apa ni dalam ni. Saya percaya ni kalau you minta daripada senior-senior you ni, semua ni you akan dapat. Diorang dah ada semua, you minta lah daripada diorang. Saya brief sikit je dekat you. Dan kita cuba comparekan pula sikit. Kita buat satu pembandingan. Ini adalah asas kajian rancangan struktur negeri Pulau Pinang 2020 dia buat kan. Jadi apa yang kita nak tunjuk ni dia punya konten saja kan. Jadi dia lebih kurang sama je benda ni Dia ada pendahuluan kan, rancangan struktur negeri, matlamat objektif kan, skop kajian semula, hasil kajian, struktur pasukan kajian dia masuk, catat alih kajian semula, catat alih pelaksanaan kajian, anggaran kos program kerja kan. Kalau kita tengok tadi kita buat comparative kan, jadi kita nampak dia macam satu benda yang sama jugalah kita kata kan. Dia ada beza-beza sikit saja. Sekejap saya nak tunjuk. Wah, mana? Okey ni Tapi kita tengok yang ni, yang saya tunjuk yang Penang ni dia agak lama lah
kan. Ni tahun 2012 dia buat. Ini saya download dulu, saya cari, saya download dekat dalam apa ni website, tapi dia macam outdated. Tapi yang latestnya inilah kan, latar belakang kawasan kajian ni adalah sesuatu yang penting lah. Benda-benda macam ni you boleh ambil daripada RSN je, tapi please janganlah copy sebiji-sebiji dia punya tu kan. Tapi kita kena olah balik, susun balik dan juga sebagainya supaya tak timbul isu plagiarism dekat situ. Okay. Jadi macam ni pun dia punya TOR dia lebih kurang dalam 50 muka surat, 53 muka surat kalau you tengok kat bawah ni kan. Jadi you janganlah buat sampai 150 muka surat. Kalau konsultan pun buat 53 muka surat, you play around dalam 50 ke 60 muka surat cukup lah kan. Yang penting apa yang you nak tunjukkan dekat dalam ni ada kan. Tengok dia ada tunjuk akta-akta dekat dalam ni kan, definisi kan, atau mesti kita kena masukkan kita kena cite sebab itu adalah dia punya punca kuasa. Ni yang bawah ni 2.0 ni adalah kawasan kajian. Yang atas ni mengenai akta dia masuk fungsi rancangan struktur. Ini apa yang akta sebut. 1.0 tu semua akta kaitan akta. Yang kedua ni dia cerita pasal kawasan kajian. Sini you ceritalah mengenai negeri Terengganu tu kan. Ada map dia, map you buatlah proper sikit, janganlah copy daripada tu. Kalau you tengok konsultan buat macam ni, you buat lebih baik daripada dia. You boleh buat lebih baik daripada apa yang konsultan buat. Jumlah penduduk, benda-benda ni boleh je ambil daripada data daripada RSN dan juga sebagainya. Tapi kalau boleh yang updated ataupun data.gov.my pun boleh boleh juga kita ambil. Mania ni dia buat senior semasa dan penyediaan report kita ni dalam bahasa Melayu kelas penyediaan report rancangan struktur ni dalam bahasa Melayu dalam bahasa Melayu. Okey. Soalnya apa isu-isu perancangan negeri Terengganu dia masukkan apa isu-isu. Ini saya tunjuk contoh saja satu jangan ikut yang ni sebiji, macam-macam bentuk orang buat kan. Hasil penemuan pemantauan. Ni dia ada pemantauan, laporan pemantauan RSN. Kalau you ada, you bolehlah masuk. Kalau you tak ada, tak payah masuk lah kan. Dia ada hanya satu surat saja dia buat. Okey, justifikasi penyediaan dengan struktur kajian semula. Ni you masukkan lah. Ini you boleh masukkan. You boleh ambil. Kenapa kita perlu mengkaji semula rancangan struktur ni. Okey, lepas tu dia masukkan sedikit dasar-dasar kan. Okey. Ini dia letakkan dasar teknologi hijau, RFN ketiga, dasar pemandaran negara, dasar fizikal negara. Ini dia masukkan juga sikit-sikit rancangan fizikal zon pesisir pantai negara. Ini kita relate lah. Ini memang sangat relate dengan negeri Terengganu kan. Sebab dia apa ni negeri dia memang duduk di pesisiran pantai Okey. Lepas tu dia mengambil kira dasar-dasar sedia ada kan. Ini semua you boleh masukkan. Matlamat, objektif kajian you objektif ni you tengok, you kena tengok contoh macam mana yang orang sebelum ni buat sebab objektif ni adalah sesuatu benda yang kita kena capai. Baik. Lepas tu ini antara yang penting lah. Skop dan bidang dan skop kajian. Apa ni? Bidang dan skop kajian dan juga apa hasil dia. Ini you boleh tengok di dalam manual rancangan struktur. Kelas you jangan lupa download manual rancangan struktur. Ada saya rasa ada dekat dalam online. Tapi kalau kata mungkin some of you dah ada benda tu. Kalau tak ada pun dekat senior you tu dia ada satu folder apa semua, you ambil yang terbarunya tu dia color front page dia tu biru dengan putih dia punya color dia tu tapi dia ada yang lagi baru, taklimat kami dengan Pahang sem lepas dia orang kata dia akan keluarkan menu yang lagi latest tapi buat masa sekarang ni tak ada lagi lah tak ada lagi, tapi insyaAllah nanti dia orang akan keluarkan okey. So ini sektor-sektor yang dia kaji lah. You tengok dekat dalam manual lah. Ini kena diselarikan dengan manual rancangan struktur tu. You kena tengok apa skop yang you nak kaji. Lepas tu kita kena tengok kaitan dengan isu dan juga landscape negeri Terengganu tu sendiri.
Kan apa negeri Terengganu ni, dia kita tahu negeri pantai timur, dia lebih kepada pesisiran pantai dan juga sebagainya. Jadi kita kena sesuaikanlah bidang-bidang tu kan. Bidang-bidang yang kita nak gaji tu selalunya macam alam sekitar ni memang ada kan. Pengangkutan infrastruktur dan utility tu memang benda ada kan. Sosioekonomi ini memang orang kata sektor-sektor yang memang ada asal ekonomi penduduk. Penduduk janganlah tak ada pula nanti kan. Mestilah kena ada sektor penduduk. Pengurusan dan pelaksanaan kena ada. Kena ada. Okey, ini semua antara sektor-sektor yang you kena ada. Ini pengurusan kajian. Siapa pasukan terasiu kan, pasukan perunding, lepas tu kelayakan perunding, dimasukkan tengok contoh ni okey. Kaedah penetapan kos perunding, kos kena ada lah berapa yang you akan charge nanti. Okey, jawatan-jawatan kuasa kajian, ni MPFN, Jawatan Kuasa Perancangan Ekonomi Negeri, sebab MPFN ni dia akan menasihat kan. Ni JPN, Jawatan Kuasa Pemandu. Jawatan Kuasa Pemandu ni tiap-tiap kali mesyuarat, kita akan mesyuarat dengan Jawatan Kuasa Pemandu lah untuk progres dan juga sebagainya, pembayaran duit dan juga sebagainya, semua dia akan ada kat situ. Ini Jawatan Kuasa Kerja, you kena tengok contoh-contoh ni. Kalau you tak pernah ada experience, kalau you tak tengok contoh-contoh macam ni, you memang tak nampak lah bila. Lepas tu tempoh masa kajian, ini kena masukkan lah. Kan, ini peringkat menyediakan TOR, laporan awalan, kan, perjalanan teknikal, masukkan, boleh juga buat macam ni penyediaan draft kajian RSN, kelulusan dan pewataan kajian semula. Ini kaedah yang dia buat. Carta alih proses penyediaan kajian semula, dia masukkan juga kat dalam ni. Dan dia punya last kali tempoh dan program kerja dia. Ni output. Output dia, apa dia punya expected output dia. Ini dia buat macam ni tempoh serahan, outcome projek awalan, dan juga keperluan-keperluan lain. You kena baca lah. Nanti you kena discuss among your team bagaimana kita benda tu nak buat. Okay. So sebelum kita pergi last round untuk kita punya briefing pada pagi ni, so Dr. Amy dengan PM Amy ada apa-apa tak yang nak ditambah? Silakan kalau ada. Saya nak tambah tentang pembagian kerja nanti. Okay, sebab kalau tengok yang sektor yang di share tu ada banyak nak kena baca dan sebagainya. You all kena ingat you all kena ada team yang teknikal juga untuk penyediaan pelan dan sebagainya. Kena cari member yang Terra, GIS apa semua ni lah. Sebab kena ada sekurang-kurangnya 2 orang lah. Okay, untuk team teknikal. Sebab untuk RSN kita akan ada banyak plan dan sebagainya. Jadi daripada awal ni dah kena ada dah team technical. And then one more thing, when you do your submission, please make sure that when you decide on the graphic design untuk you punya cover page dan sebagainya, please remember, okay, tengok contoh-contoh RSN sedia ada, tengok dia punya cover dia macam mana dia orang buat dan sebagainya, pemilihan warna, okay, pemilihan warna kena bersesuaian. This is a professional report, so bukan laporan suka-suki, so maknanya you all kenalah memilih grafik yang bersesuaian, okay, warna yang bersesuaian yang menunjukkan you punya professionality di situ, okay. Jadi maknanya bila you all buat laporan ni, okay, kena ada juga team, dah ada team editor, okay. Dalam you punya group ni dah kena ada team editor. Team editor ni dia dah bergerak daripada awal ni. Maknanya daripada laporan yang pertama ni nanti sampai ke semua laporan pun team editor ni akan go through. Okay, so make sure sesiapa saja yang terpilih untuk menjadi ketua, sebab tadi saya dengar PM Helmi kata this report should be submitted by next week. Okay, so you have 1 week to do your report. So please make sure dia punya formatting, dia punya
technical error is to the minimal number. Okay, so maknanya kalau boleh biarlah ada editorial team yang akan checking you punya spelling, you punya formatting, okay, dan standardization. Okay, sebab bila you bahagi kerja, masing-masing akan submit kerja mengikut bahagian masing-masing. Jadi team editor ni dia yang akan setting supaya standardization itu dicapai daripada mula report sampai siap report. Maknanya walaupun dihantar oleh 20 orang yang berbeza, tetapi bila you buat submission, standardnya adalah sama untuk semua subtopik ataupun topik. Okay, so make sure you ada editorial team. Dan suka diingatkan di sini, bila melibatkan editorial team, kawan-kawan yang lain tu janganlah buat perangai sebab pernah berlaku it happens before when orang kata diberi submission date, okay, kawan-kawan yang editorial ni dia kata kami bagi masa sampai pukul 8 malam ni untuk hantar. Jadi ada di kalangan kawan ni yang pada saya amat kejam, okay, pada saya amat kejam. Kawan yang editorial ni tunggu sampai pukul 5 pagi. Dia tak hantar lagi kerja dia. Dan dia orang terpaksa chase dia untuk dapatkan dia punya bahagian tu. Dan benda ni, report ni, bila you satu bahagian tak lengkap, dia akan melibatkan keseluruhan laporan. Sebab you punya paging number, you punya susunan dan sebagainya. So please, bila you buat laporan berkumpulan sebegini, don't be selfish. Okay, jangan fikirkan diri sendiri saja. Pastikan you bekerjasama. Sebab benda ini biasa berlaku, pernah berlaku. Sebab tu saya ingatkan. So, editorial team, technical team is very important. So, bila you lantik kejap lagi, coordinator you dan sebagainya, lantik juga untuk editorial dan technical. Okay, so itu tambahan daripada saya. Okay. Okay, terima kasih Dr. Amy. PM ada apa-apa PM? Just nak tambah sikit je lah. Sebab saya nak ulang lagi sekali yang masa mukadimah tu tadi. So untuk studio RSN ni kita kena ada motivasi tinggi lah. Dan bantu kawan-kawan lain. Mungkin dekat dunia ni saya ni tak dapat beri balasan dia secukupnya. Contohnya kalau bantu banyak, tiba-tiba kami ni tak nampak kan. Tapi Allah nampak sebenarnya. So take it, kena percaya, kena faham benda macam tu. Mungkin result awak tak bagus, contoh dia kan. Tetapi mudah dapat kerja dan kerja bagus. Sebab apa? Sebab contribution kita masa kita belajar. Ataupun kita baik dengan mak bapak kita dan sebagainya. So benda ni kena percaya, memang betul. Kawan saya pernah, anak dia satu grade master, result tak bagus. Satu lagi grade master juga, result bagus. Yang result bagus dia dapat kerja. Yang tak bagus dia senang dapat kerja. Saya tanya dia macam mana yang tak sebut siapa kan. Dulu arkitektur tau, arkitek. Macam mana senang dapat kerja dia? Anak aku yang ni lain sikit dia kata. Dia ni suka tolong mak bapak dia. Lembut hati dia, suka bantu kita, suka bantu kawan-kawan dia. Kan? So maksud dia lain, karakter tu lain. Dia tak selfish macam selfish ni sebenarnya kalau orang Melayu dengar selfish ni macam kasar lah kan. Jadi kalau bahasa Melayu tu dia panggil apa? Kita suka petikan diri kita. Tak boleh. Good work is a good work. Ini merupakan salah satu daripada role as a town planner. Bukan hanya sebagai kita belajar, tetapi bila kamu bekerja di konsultan. Saya ni kerja konsultan, duduk praktik konsultan. Requirement baru untuk SIA, untuk menyediakan SCP, requirement baru perlukan SIA, Social Impact Assessment. Boleh pinjam tak SCP projek-projek yang dah buat, macam mana report SIA tu buat? Rasa-rasa konsultan yang lain bagi tak? Bagi tak? Dia jawab tak? Kawan-kawan saya tanya tu dia bagi tak? Jawab kat chatbox pun boleh tak pun. Dia bagi tak? Saya minta tu. Saya minta satu report SCP yang terkini yang ada SIA. Kan? So dia orang bagi sebab dia bantu kawan, dia tak selfish untuk bantu. So kita kena macam tu, kita kena membantu dengan kawan lain. So bila karakter kita macam tu, kita develop this karakter untuk satu kelas macam tu, yang Dr. Amelia cakap tu tadi, yang nasihat tadi tu semua selesai.
Kan dia nasihat macam banyak tadi tu kan, semua settle, semua selesai. Sebab kita ada motivasi kita yang tinggi dan kita nak bantu kawan-kawan kita. Grade kita rendah tak apa, jadi kita buat berdasarkan kepada keperluan kita. Kita bagi idea kita, jangan diam sebagainya. Okay. Dan lagi satu, sila respect jugalah, sila hormati juga. Cara kita hormati kita macam mana? Kita acknowledge orang. Contoh dia dalam WhatsApp group. Kalau kita bagi satu benda kan, terima kasih Encik, terima kasih. Jangan kita buat diam. Kalau diam tu kita sombong. Kita jangan adakan sifat sombong dalam diri kita. Macam saya bagi ni kan, Google link kan untuk menu RCN kan. Tak ada seorang pun jawab. Kan, terima kasih Encik, tak ada kan. So macam mana? So develop yourself. Tukar tingkah laku supaya kita baik dengan semua orang. Macam orang WhatsApp kita diam. Kan? Jadi macam mana? Kan? Kalau kita WhatsApp orang lain, diam macam mana kita rasa? Kan? So macam itulah kita. So maksudnya kita kena sifat macam tu. So anak saya pun sama juga macam you all ni. Saya beritahu, kalau bersyarah WhatsApp awak, jawab. Okey ke tak okey, bagi tahu tengah buat apa, ada ke tak, jangan diam. Diam tu kamu ni sombong dekat dia. Tak boleh sombong. Awak ni baru nak belajar. So kita nak menuntut ilmu. Tak apa, awal-awal ni kena bagi kuat sikit motivasi ni. Sebab awak ni semua degree ni dah selected masuk degree. Kan, lepas ni kami nak biarkan you all independent. Kan, memang nak bagi masuk semua ni. Saya, Dr. Amila dan juga Encik Sabri ni nak bagi masuk supaya ubah. Kalau kita ada sifat-sifat macam tu, ubah. Kalau dah ada, bagus, kita kekalkan. So saya harap kelas ni should be the best. Macam kelas-kelas yang lepas. So far, kelas yang kami buat RCN ni saya rasa satu grup je kot dalam 5-6 RCN lah kot, 5-6 ke 7-8. Saya satu grup je yang ada problem sikit, tapi yang lain tu semua result dia memang bagus-bagus. Dia orang boleh manage dengan time dan sebagainya lah. Okay. So lagi satu, bila WhatsApp dengan pensyarah, janganlah WhatsApp pukul 11. Kan, WhatsApp pukul 11. So don't assume kita pegang handphone selalu. Kan, WhatsApp nak masa tu juga. Kan, awak tak tahu pukul 11 tu saya kat mana, saya kat hospital ke, Dr. Amelia tengah tidur ke, Encik Sabri tengah buat apa ke. Jangan. So WhatsApp kau boleh awal earlier. Dan jangan juga harap bila WhatsApp tu nak dapat cepat. Kan, sebab kita bukan kaki pegang handphone. Masa you on WhatsApp tu mungkin saya tengah meeting, Dr. Amelia tengah meeting, Encik Sabri tengah ada kelas yang lain. So you must understand. So give us time to respond dan sebagainya. So kita ada WhatsApp group, gunakan dengan WhatsApp group yang baik lah. So saya rasa tak ada apa Encik Sabri, saya rasa itu je lah. Diorang ni boleh buat semua tu, maklumat pun ada. Yang reka rancang tu sampai tu, Syamin Syamin boleh tu sebab study kan. Kalau dalam study tu konsep dia sama je, cuma item tu lain. Kan, komponen dalam study tu semua sama, cuma item tu lain. So saya bagi ni manual tu dah ada semua dah detail kat situ. Terujukan apa komponen dia kena ada, laporan kawalan apa komponen kena ada, semua dah ada kat situ. So you all download lah kat situ. Okey Cik Sabri, saya rasa itu je lah. Alright, baik. Terima kasih PM Helmi, Dr. Amelia atas nasihat yang baik kan. Jadi apa ni, itulah selain daripada mak ayah kita, guru lah antara orang yang banyak mendidik kita di rumah ibu dan ayah kita yang mendidik kita kan. Tapi di sekolah, di universiti, guru-guru lah orang insan yang menegur yang memperbetulkan kita apa benda yang kita tak betul kan. Kadang-kadang memang kita rasa macam diri kita betul. Tetapi guru kawan kita adalah cermin yang paling baik kan. Kerana cermin ni dia tidak pernah menipu. Dia akan tunjukkan apa perkara yang sebenarnya. Okey, baik. Sebelum kita ending sesi kita pada pagi ni, okey, ada apa-apa pertanyaan dan juga soalan daripada student? Silakan kalau ada. Jangan takut nak bertanya. Sila. Assalamualaikum Encik Sabri. Ya saya. Ni ada dalam ni package 2 ni, dasar sektoral ada 11 semua kan. Okay, so dalam kita ni RSN, kita tengok dalam skop, contohlah sektor perumahan, kita tengok dalam skop setiap daerah ke atau macam mana? Sebab kalau Terengganu ada 8 daerah kan.
untuk RSN ni? Kita tengok dari segi setiap daerah ke atau satu negeri untuk setiap settler ni? Okey, jadi terima kasih Amin. Jadi kita kena tengok dalam konteks daerah pun kena tengok, mukim pun kita kena tengok, negeri pun kita kena tengok. Kan kita kena tengok dari bawah sampai naik ke atas, tapi kita kena bawa dalam konteks negeri. Kan kita taklah kita nak mendetailkan dia tu. Kita taklah nak mendetailkan sampai ke peringkat kampung dan juga sebagainya kan. Sebab kita kena ingat RSN ni kita buat polisi negeri kan. Kita buat polisi negeri. Tapi dalam konteks you nak tengok daerah, selalunya kita akan tengok melalui dia punya RTD daerah tersebut. Kan apa saja data-data daripada daerah dia akan disatukan dan dia akan jadi data negeri kan. Tapi di peringkat awal ni TOR ni sekarang cuba awak fokus dulu apa sektor yang kita nak buat saja. Itu saja kan. Jadi pendetailan daripada peringkat daerah dan juga sebagainya nanti kita akan masuk ketika teknikal nanti tapi itulah cerita dia data tu kita ambil daripada RTD dan juga sebagainya. Okey, boleh Amin? Boleh. Just nak tambah sikit lah. So sekarang ni strategi pelajaran strategi jatuh pula lah. Okay. So sekarang ni strategi yang perlu ada ialah you must find, mesti cari apa dia? Kena cari RTD kan? So ada 7 daerah tu tadi kan? So find RTD ke semua tu, kemudian data-data tu gunakan untuk combinekan data-data tu untuk come up dengan your data untuk RSN. Sebab bila kita buat RTD ni kita kena tahu buat RSN ni kita kena tahu RTD. So dapatkan RTD. Kalau ada kawan cuba tanya kawan-kawan kat sana, suruh kat kita dan sebagainya. So dapatkan RTD tu dulu. Daripada RTD kita nampak lah. Tapi bukan report anda ni berdasarkan macam report RTD, bukan. So your report should be RSN. Dia bukan pergi kepada peringkat daerah, bukan. Dia pergi barangkumi negeri, dasar-dasar negeri. Tetapi kena maksudkan jugalah daerah tu apa strength dia kena ada. Jugalah. Combination lah. Kalau RTD start satu kawasan dia sendiri kan. But yourself, you must be able to combine semua sekali and come out dengan solution dia. Kan? So ikut format. Combine semua daerah patut concludekan jadi satu tu lah, satu negeri maksudnya. Kena combine lah. Satunya kena combine. Bila nak conclude pun you must kena faham. Bukan kita just ambil sekali data je. Kita kena ambil the real data juga. Kan? Data tu katalah RTD tu dia buat 5 tahun lepas. Sebab you must be able to update the new data. Kan, new data ni maksud dia agensi-agensi lah. Kan? So kena update lah data-datanya kat agensi tu. Itu untuk second stage lah. Untuk first stage ni kamu kena prepare untuk ni dulu. Term of reference dulu. Kan? So data-data apa yang nak cari, nak update semua. So apa lagi yang ada lah. So kalau anda tengok laporan pemeriksaan, how to achieve laporan pemeriksaan, macam mana dia punya summary to get to laporan pemeriksaan, itu merupakan dia punya term of reference lah. Kan maksud dia, yang ada kat situ, benda ni mesti kena ada dalam term of reference. Apa dia janjikan. Okay. Yang package tu kadang-kadang di offer oleh PBT macam tu sebab kadang-kadang bila konsultan ni buat RSN ni dia projek besar, dia ada sub-con, banyak sub-con. Bila sub-con ni dia akan bagilah package. Okey, katalah company ni, konsultan ni dia buat dua sektor. Satu lagi dia buat banyak sektor. Kemudian main konsultan tu dia akan coordinate balik ke semualah sektor-sektor. Kan. So itu lain terminologi lah. Tapi tengoklah format dalam, semua kena tengok dulu apa ada dalam manual dan kena tengok dulu macam mana rupa term of reference. Kita tengok dulu macam mana konten dia, macam Encik Zami dah maklumkan tu tadi kan. Improve balik situ lah. Sesuaikan dengan kawasan Terengganu. Semua kena tahulah Terengganu tu berapa kawasan, berapa daerah ada, apa strength yang ada kat situ, pulau-pulau apa yang ada, kegiatan ekonomi dia apa dia, natural resources apa yang utama. So kena ada lah.
Itu je, Cik Sabri. Okey. Baik, terima kasih PM. Terima kasih Aiman. Okey, ada lain-lain soalan daripada pelajar-pelajar lain ke? Setakat ni? Okey, baik. Kalau kata tak ada, mungkin nanti boleh bertanya dalam grup WhatsApp dan juga sebagainya lah. Okey, jadi kita akan insyaAllah kita akan tutuplah sesi ni. Okey, jadi saya silakanlah Dr. Amy kalau ada apa-apa any last word yang Dr. Amy nak bagi pada pelajar-pelajar kita ni. Silakan Dr. Amy. Okey, saya nak bagi tahu satu lagi untuk pelajar buat. Nanti kalau boleh you all create satu database, organize you all punya maklumat tu, sediakan satu folder ke satu apa ke, buatlah supaya everybody can access the data. Maknanya siapa yang dah dapat maklumat dan sebagainya tu, sediakan satu folder ataupun beberapa folder yang semua orang ada link untuk masuk ke situ. Boleh access data tu sebab everybody will be using maybe the same laporan ke dan sebagainya, nak tengok dan sebagainya. So please create supaya benda tu tak bersepah. Jadi tak adalah kalau orang tu demam ke, tak sihat ke, orang lain tak boleh nak masuk, tak boleh nak tengok dan sebagainya. Maknanya everybody boleh bergerak walaupun salah seorang tu tak sihat ke dan sebagainya. So benda ni organisation is very important. Please arrange your data dalam bentuk yang systematic supaya boleh akses dengan senang. Okay, tu daripada saya. Okay, terima kasih Dr. Amy. PM, any last word? Saya rasa tak ada apa lah. Dah berasap lah tu, nampak berasap lah. Kepala semua berasap lah. Dah berasap lah. Okay. Boleh buat. Kami pun macam tu buat dulu. Buat slow-slow, boleh. Ya, All the baik. best. Okay, baik. Okay, Alhamdulillah semua a very insightful discussion untuk kita pagi ni. Saya rasa banyak dah apa yang PM Helmi, Dr. Amy beri pada kita hari ni kan. Jadi tempoh masa 2 jam tu bukanlah sedikit. Orang kata memang macam PM Helmi kata tadi, berasap kepala-kepala kita dan juga sebagainya. However, lepas kami live ni, kami akan tinggalkan awak boleh gunakan platform ni ataupun you create another platform sebab saya nak kena stop record ni kan. Nanti apa-apa you boleh tengok di dalam record dan juga sebagainya. Dan lepas ni you mungkin boleh break sekejap ke dan juga sebagainya, dan lepas tu continue you punya discussion kan, pembentukan kelas, nak lantik siapa koordinator, nak susun kerja dan juga sebagainya. Okay, with that saya sudahi perbincangan kita ataupun perjumpaan kita pada pagi ni dengan tasbih kafarah dan juga suratul As. Subhanallah wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Asrina insana illal ladzina amanu. Tapi you feature tak boleh buka lagi ni, macam mana ya? Feature HR2U tu pun ada problem dan juga sebagainya. Sebab dia you feature tak boleh buka tu dia infotech. Kita pensyarah kita memang tak boleh buat apa, tapi maybe tunggulah sekejap, nanti kita akan tanya juga. Maknanya you tak boleh masuk dalam you feature. Tak boleh lagi. Tak boleh nak take attendance. Ada certain yang boleh, ada certain tak boleh. Okay, tak apa sebab yang Dr. Amy punya tu pun Dr. Amy dah record dah kan. As long as kita ada satu record tu, it should be okay lah. Nah. Isi kat Google Form Dr. Amelia buat pun okey. So yang dekat U-Future ni dia sampai pukul 4 ni lah. Dalam pukul 4 ni cuba tengoklah petang ni ke tak apa. Memang saya masuk pun tadi memang lambat, dia memang slow. Dia pun baru nak ni bentang negeri kot. Semua jam. Ya. Betul. Sistem HR2U lepas tu clock in, clock out pensyarah pun ada problem, apa benda semua kan. Sistem tu ada problem. Tapi tak apa, as long as you isi yang dalam Dr. Amy punya tu, dan nanti pukul 4 you cuba masuk lagi sekali. Kalau kata tak boleh, nak buat macam mana kan. Tapi yang Dr. Amy tu dah ada record. Okay?
Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi Assalamualaikum. hari Waalaikumsalam hari Khamis ni. Terima kasih. And bye-bye. Terima kasih. PM.